Bab 5, metabolisme dan enzim. Dalam bab ini, pertama sekali kita nak kenal dulu satu istilah iaitu metabolisme. Jadi untuk 5.1, apa yang dimaksudkan dengan metabolisme, dan yang kedua menyatakan jenis metabolisme dalam sel iaitu anabolisme dan katabolisme. Okey, metabolisme merujuk kepada semua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Jadi kalau dalam keadaan biasa kita panggil tindak balas kimia, tetapi jika tindak balas kimia itu berlaku di dalam organisma hidup atau yang berlaku dalam diri kita, dalam sel-sel, maka tindak balas itu dipanggil sebagai metabolisme. Okay, kita ada dua jenis metabolisme iaitu anabolisme dan katabolisme. Okey, apa perbezaan di antara kedua-dua jenis metabolisme ini? Okey, apakah beza dia? Okey, yang pertama dari segi definisi. Katabolisme bermaksud proses penguraian bahan. Proses penguraian bahan daripada bentuk kompleks kepada bentuk ringkas. Manakala anabolisme pula adalah proses sintesis molekul kompleks daripada molekul ringkas. Nampak beza? Katabolisme ialah kita hendak pecahkan, kita nak uraikan bahan yang kompleks kepada bentuknya yang paling ringkas. Jadi tindak balas kimia yang berlaku dalam badan yang menguraikan bahan yang kompleks kepada bentuk yang ringkas kita panggil katabolisme. Kalau tindak balas tindak balas kimia itu yang berlaku dalam badan kita, jika dia menggunakan molekul ringkas untuk mensintesiskan molekul kompleks, maka tindak balas itu kita panggil anabolisme. Okey. Yang kedua, bezanya ialah dari segi tenaga. Katabolisme membebaskan tenaga. Semasa dia menguraikan bahan kompleks kepada bentuk yang ringkas, katabolisme membebaskan tenaga. Anabolisme pula, semasa mensintesiskan molekul kompleks, semasa ia menggabungkan molekul-molekul ringkas untuk menghasilkan molekul kompleks, proses anabolisme ini menggunakan atau menyerap tenaga. Okey, apa contoh katabolisme? Contohnya adalah penguraian glukosa untuk menghasilkan tenaga semasa respirasi sel. Contoh anabolisme ialah penghasilan glukosa semasa proses fotosintesis. Okey, nampak ya? Anabolisme dia menghasilkan molekul kompleks, mensintesiskan molekul kompleks. Katabolisme pula menguraikan molekul kompleks. Anabolisme menggunakan tenaga. Katabolisme membebaskan tenaga. Okey, dan ini adalah cara menulis tindak balas am bagi katabolisme. Substrat akan diuraikan menjadi produk. Manakala anabolisme pula, okey, ada dua substrat yang digabungkan untuk menghasilkan produk. Satu saja produk. Daripada dua yang ringkas menjadi satu yang kompleks. Itu anabolisme. Katabolisme pula, satu yang kompleks diuraikan menjadi dua bahan atau produk yang ringkas. Okay, itu beza dua jenis metabolisme. Katabolisme dan anabolisme. Okey, ini soalan-soalan yang sering ditanya tentang metabolisme. Apakah metabolisme? Ia adalah tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Jenis-jenis metabolisme kita ada dua, anabolisme dan katabolisme.
Apakah maksud tindak balas anabolisma? Ia adalah proses mensintesis molekul kompleks daripada molekul ringkas. Ana ya, sintesis. Kata urai, ya, proses penguraian bahan daripada bentuk kompleks kepada bentuk ringkas. Okey, berikan satu contoh anabolisma. Contohnya adalah penguraian glukosa semasa respirasi sel untuk menghasilkan tenaga. Contoh katabolisma, penghasilan glukosa semasa fotosintesis. Adakah tindak balas metabolisma tidak berlaku tanpa kehadiran enzim? Tindak balas metabolisma berlaku, tetapi dengan kadar yang sangat perlahan. Jadi, enzim diperlukan untuk mempercepatkan metabolisme. Jika tiada enzim, maka metabolisme masih berlaku, tetapi sangat perlahan.